Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi rizam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'an mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan, menerima penuh peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada perintahku, suruhanku dan juga arahanku, maka mereka termasuk akan golongan yang masuk syurga. Dan barang siapa yang ingkar kepada arahanku dan perintahku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang mati fadilatul imam kita, yang lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian Jawatan Kuasa Masjid Jami' An-Nur Pekarembau, seluruhnya sidang jamaah muslimin rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mengizinkan pertemuan kita pada malam ini, pertemuan yang pertama setelah kita berehat panjang tertangguh sebabkan COVID-19 ni. Alhamdulillah, kita dapat bersama malam ni insya-Allah untuk kita memulakan semula kuliah kita yang telah tertangguh itu insya-Allah. Kalau tempat-tempat lain tuan-tuan, ada tempat-tempat yang saya dah mula, banyak juga tempat yang telah saya mula kuliah mulai daripada awal bulan Julai itu dan ini di sinilah tempat kali pertama lah kita kuliah.
selepas daripada PKP ni, insya-Allah. Baik. Jadi malam ini kita sebagaimana biasa kita akan mengupas tajuk berkenaan kitab akidah ataupun tauhid. Kita masih lagi pembahasan dalam bab kudrat, pengertian dan ta'alluqnya serta iradah hari itu. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-27. Bait syair yang ke-27 dan kita berada di muka surat 139. 139. Baik, sebelum kita masuk 139, kita lihat semula kepada bait syair itu di mana musannif telah berkata, qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulubihi fi darin amin wa qudratun iradatun wa ghayyarat wa qudratun wa iradatun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Bersyair 27 wa qudratun iradatun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kudrat dan iradat. Dan iradatnya itu berbeza dengan amar. Wa ghayyarat amran wa ilman. Dan iradat itu berbeza dengan amar, perintah. Dan juga ilmu. Wa ridha dan ridha. Kama sabat, sebagaimana yang telah tetap. Sebagaimana yang telah tetap. Jadi pembahasan berkenaan kudrat kita dah bahas hari itu. Saya tulis kudrat ialah satu sifat azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifatun azaliyatun qaimah bi zatihi ta'ala. Ya ta'atti biha ijad kullu mumkinin wa adamihi ala wafaqil iradah. Kudrat ialah satu sifat azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan dengannya yang datang dengannya menjadikan setiap mungkin wa adamihi dan mengadamkan mungkin ala wafaqil iradah, di atas muwafaqat iradah, di atas muwafaqat iradah. Itu dikatakan kudrat lah. Kudrat ialah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kudrat tadi fungsi dia ataupun tugasnya ialah ijad, menjadikan mungkin dan mengadamkan mungkin. Siapa dia mungkin? Kitalah mungkin makhluk. Jadi Allah Ta'ala bersifat kudrat. Kudrat maknanya perkuasa ataupun berkuasa. Kuasa menjadikan alam dan juga berkuasa juga mengadamkan alam, mentiadakan alam. Tetapi ala wafaqil iradah, di atas muwafaqat iradah. Tanpa ada iradah maka tidak akan berlakulah kudrat lah. Itu isi muwafaqat iradah. Baik, kemudian apa pula ta'arif iradat hari itu di muka surat 135. Iradat pula maksudnya sifatun qadimah zaidah ala zat al-qaimah bihi tukhassisul mumkina bi ba'di ma yazuzu alaih. Iradat ialah satu sifat yang qadim, yang sedia, az-zaid yang lebih, ala zat, di atas zat Allah Subhanahu wa taala, qaimatun bihi yang berdiri ia dengannya, tuhassisu mumkinin yang mentasiskan benda mungkin, mentasiskan benda mungkin dengan sebahagian barang yang harus atasnya, dengan sebahagian barang yang harus atasnya mungkin tadilah. Itu dikata sebagai iradah. Jadi fungsi iradah ini taksis. Itu sebabnya bila tengok pada ta'alluq iradah, taksis, dia menentukan sama ada nak menjadikan ke tak nak menjadikan ke. Jadi iradah dengan kudrat ialah satu sifat yang lazim melazim di antara satu sama lain. Dia macam bekerjasama lah, bekerjasama di antara satu sama lain. Tetapi walaupun begitu, walaupun kudrat iradah ini lazim melazim, tetapi ilmun juga berkaitan dengan iradah dan juga kudrah. Kemudian hayat pun juga mengait dengan kudrah dengan iradah.
Kalau ada kudrah, ada iradah, tetapi tiada ilmun, pun tak berlaku juga. Ada kudrah, ada iradah, ada ilmun, tiada hayat, tidak ada hidup. Allah Ta'ala tak hidup. Tidak ada hayat pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semacam mana nak menjadikan sesuatu benda yang mungkin, sesuatu benda yang bersifat alam ini. Jadi mestilah adanya 4 sifat ni. Mana hayat ada kat situ, kemudian ada pula ilmun mengetahui, kemudian ada juga kudrah, dan juga ada iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik. Kemudian perkara mungkin yang dimaksud ialah 6 perkara yang mungkin saling berlawanan. Surat 136. 6 perkara yang mungkin, yang mana sifat mungkin ini saling berlawanan di antara satu sama lain. Sebagaimana ulama menazamkan dalam matan nazam itu, al-mumkinatul mutaqabilat wujuduna wal adamul sifat alzimatun amkinatun jihad kazal maqadir rawal sikat. Al-mumkinatul mutaqabilat wujuduna wal adamul sifat al-azminatun amkinatun jihad kazal maqadiru rawasikat. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang saling berlawanan itu adalah wujud kita dan juga adam kita serta segala sifat-sifat. Kemudian sekalian zaman, masa, kemudian tempat, kemudian jihad. Jihad ni pihak, bukan mana berjihad berperang tu, bukan. Begitu juga ukuran-ukuran menurut riwayat orang-orang kepercayaan. Maka kesimpulannya adalah wujud melawannya Adam, wujud melawani Adam. Begitu juga sebaliknya, Adam lawannya wujud lawannya Adam. Kemudian yang kedua, sebahagian sifat melawani sebahagian yang lain. Maka keadaan putih umpamanya, lawannya adalah hitam. Putih lawannya hitam. Mana putih ialah satu benda yang mungkin, lawan putih hitam, mana dia ada mukabalah dia. Dia ada mukabalah. Lelaki lawannya perempuan, ada mukabalah. Langit lawannya bumi, tak? Ada mukabalah. Baik. Kemudian yang kelima, sebahagian zaman melawani sebahagian yang lain. Maka keadaan pada zaman taufan umpamanya berlawanan dengan zaman Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman taufan ni lah zaman Nabi Nuh lah. Zaman Nabi Nuh, kan? Mana zaman sebelum mana zaman Nabi Nuh, mana zaman sebelum tu dengan zaman selepas banjir besar. Zaman sebelum banjir besar dan juga zaman selepas banjir besar. Sampailah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikira 2 zaman lah. Dikira 2 zaman, mana zaman sebelum dan juga zaman selepas. Kita ni zaman selepas daripada berlaku banjir besar taufan Nabi Nuh itu. Baik, kemudian yang keempat, sebahagian tempat melawani sebahagian lain. Maka keadaannya pada suatu tempat seperti Mesir melawani keadaan pada tempat yang seperti negeri Syam. Mesir dan Syam tempat yang berlawanan. Mesir di belah barat, Syam di belah timur. Tapi kalau kita duduk kat sini ni, Syam ke Mesir ke semua dua belah barat. Kita dua belah timur macam tu. Timur lawannya barat. Jadi disebabkan ada lawan, terdekatkan mukabalah. Kemudian yang kelima, sebahagian jihad melalui sebahagian yang lain. Maka keadaan seperti jihad masyrik, timur lawannya ialah maghrib, barat. Yang keenam, sebahagian ukuran melawani sebahagian lain. Maka keadaan tinggi lawannya rendah. Tinggi lawannya rendah. Panjang lawannya pendek. Tinggi lawannya rendah, panjang lawannya pendek. Hitam lawannya putih. Coklat lawannya? Coklat lawan apa? Tak tahu Coklat lawan apa? Tapi ada lawan lah. Mana lain itu lawan je lah. Tak tuan? Lawan itu lawan je lah. Gitu. Ada lawannya banyak, ada lawan pendek. Lawannya sedikit lah. Masya Allah. Baik, tuan-tuan. Seterusnya kemudian, jadi kita lihat pada ta'rif iradat tadi, sifat qadimatun az-zaidah ala zat aqaima bihi tukhassisul mumkina
bi ba'di ma yazuzu alaih, satu sifat yang qadim, yang sedia, yang zaid, yang lebih di atas zat Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri bihi dengannya Allah taala, tukhassisu mungkin tukhassis mengkhususkan benda yang mungkin, sama ada nak jadikan A ke, nak jadikan B ke, nak jadikan si Zaid ke, nak jadikan si Ali ke, si Umar ke. Jadi Allah Ta'ala yang akan mentaksiskan bi ba'di ma yazuz, di atas sebahagian yang harus kepada makhluk. Inilah benda makhluk, kerana kita ni benda harus Allah Ta'ala harus menjadikan kita ni, kan? Allah Ta'ala boleh tak nak menjadikan, nak jadi pun boleh, tak nak jadi pun boleh. Pulanglah, terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sekarang ni kita dah dijadikan. Bila kita dah dijadikan, dia diwujudkan, maka adalah taklif hukum. Taklif hukum atas kita berlaku bila kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pula waras. Kalau kita tak waras lain. Kalau Allah Taala menjadikan Ali, tetapi Ali dilahirkan keadaan tidak waras, gila, maka tidak adalah taklif hukum pada dia lah. Walaupun dia itu dijadikan, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkenan kepada dia, tetapi tiada perintah kepada dia. Dia ada dijadikan, ada benda yang dijadikan, ada yang diperintah. Ada benda yang dijadikan, ada tidak diperintah. Tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Batu-batu diperintah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah batu-batu diperintah? Tidak diperintah. Dia tak perlu nak sembahyang apa semua. Kita makhluk inilah yang ada taklif hukum lah. Paling tidak pun batu pun hanya disuruh berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita lihat kepada perkataan musannaf 139 perkataan musannaf ataupun pengarang dengan katanya wa ghayyarat amran, dan berbeza. Artinya dan bahawa iradah itu berbeza dengan amar, perintah. Dalam erti kata bahawa iradah itu bukannya ain amar, perintah itu bukannya in amar, dan bukan pula sesuatu yang melazimi baginya. Dengan arti bahawa iradah itu bukannya in amar, dan bukan pula sesuatu yang melazimi baginya amar. Maka kadang-kala Allah Ta'ala menghendaki dan memerintahkan. Adakala Allah Ta'ala menghendaki suatu perkara, tetapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan. Mana contoh seperti imannya orang yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala perihal imannya, seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, seperti iman Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, dan juga kata pak mentua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama ini Allah Taala yurid, faqat yurid wa ya'muru. Allah Taala menghendaki dan Allah Taala juga memerintah. Jadi Allah Taala memerintah Abu Bakar supaya beriman kepada Allah, dan akhirnya Abu Bakar beriman kepada Allah Taala. Jadi Allah Taala berkehendak kepada Abu Bakar, memerintahkan dia beriman, dan Allah Taala juga berkehendak pada dia beriman kepada Allah Taala. Yang kedua, Allah Taala tidak menghendaki, la yurid, dan Allah Taala juga tidak memerintah, seperti kafirnya Abu Bakar, seperti kafirnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar tidak kafirlah, dia beriman kepada Allah. Jadi Allah Taala tidak ada sifat berkehendak lagi kat situ, kat Abu Bakar. Dan juga Allah Ta'ala juga tidak memerintah kepada Abu Bakar supaya tidak beriman kepada Allah. Hakikatnya Abu Bakar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi Allah Ta'ala menghendaki dan memerintahkan. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menghendaki dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan. Itulah kafirnya Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar tidak kafir, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Juga para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang lainlah. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghendaki. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghendaki dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan. Allah Ta'ala menghendaki tapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan, seperti kafirnya orang yang telah diketahui
Allah Ta'ala perihal keadaan imannya, seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun, dan seperti maksiat-maksiat terjadi di alam ini. Maka semuanya terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi dengan iradah Allah. Jadi Allah Ta'ala mengenaki benda itu berlaku, tetapi Allah Ta'ala tidak merintahkan makhluk untuk melakukannya. Allah Ta'ala tidak merintahkan makhluk untuk melakukan. Allah Ta'ala merintahkan makhluk supaya beriman kepada Allah, dan Allah Ta'ala merintahkan makhluk supaya meninggalkan perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Tapi manusia menyalahi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menghendaki suatu perkara dan tidak merintahkan supaya mereka itu tidak merintahkan mereka supaya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Taala merintahkan mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Taala memerintahkan. Allah Taala memerintahkan dan Allah Taala tidak menghendaki, seperti imannya orang yang telah diketahui Allah Ta'ala bahawa dia tidak akan beriman. Dia tidak akan beriman seperti Fir'aun, Haman dan Qarun. Hanya Allah Ta'ala itu menetapkan mereka itu dengan iman berserta tidak mengenakinya adalah untuk satu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala tidak akan ditanya terhadap apa yang dikerjakan dia. Allah Ta'ala tidak ditanya dia tak apa dikerjakan, tapi yang ditanya ialah manusia itu sendiri. Ini dikatakan sebagai waqad ya'muru wa la yurid. Okey, yang pertama tadi waqad yurid wa ya'muru. Pertama Allah Ta'ala menghendaki, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan. Yang kedua waqad la yurid wa la ya'muru. Yang kedua Allah Ta'ala tidak menghendaki, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan. Yang ketiga waqad yurid wa la ya'muru. Allah Ta'ala menghendaki tetapi Allah Ta'ala tidak memerintahkan. Dan yang keempat waqad ya'muru wala yurid. Sungguh Allah Ta'ala itu memerintahkan, sungguh Allah Ta'ala perintahkan, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki. Iaitulah seperti imannya orang yang telah diketahui Allah Ta'ala bahawa dia tidak akan beriman, seperti Fir'aun, Haman dan Qarun. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan mereka itu dengan iman. Yang Allah Ta'ala perintah pada mereka ialah beriman. Allah Ta'ala tidak perintah mereka untuk melakukan maksiat pada Allah. Allah Ta'ala tak perintah mereka supaya mereka kafir, kan, kekal dalam keadaan kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perintahkan begitu, tapi mereka telah memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan tetapi tidak menghendaki namanya. Jadi hanya Allah Ta'ala memerintahkan mereka itu dengan iman berserta tidak menghendaki adalah sebagai satu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Dan Allah Ta'ala tidak ditanya perihal apa yang dia telah kerjakan. Dia tidak ditanya, la yusaluna amma yaf'alun wa hum yusalun. Dia tidak akan ditanya, tapi kamulah nanti akan ditanya. Soal di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi mana-mana hamba. Masya Allah. Itu kelebihan yang ada kepada Allah. Sebab apa? Dia Tuhan. Kita tak perlu mempersoalkan tindakan dia. Ya Allah Tuhanku, kenapa kau buat macam ni? Ya Allah Tuhanku, kenapalah kau kahwinkan aku dengan si Ali ni? Kan? Ya Allah Tuhanku, kenapalah kau kahwinkan aku dengan si Ali ni? Sedangkan dia sendiri yang nak kahwin dengan si Ali tu. Tapi bila berlaku masalah rumah tangga, perbalahan rumah tangga tu kan, maka dia menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia salahkan Allah. Ya Allah Tuhan tu, kenapalah kau jodohkan dengan si Ali ni? Kalau bukankah boleh dulu kau tak jodohkan aku dengan dia? Jodohkan dengan orang lain? Jadi dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan ditanya terhadap apa yang telah pun dikerjakan. Malahan wahum yusalun, padahal kamu lah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi tujuan musannaf dengan perkataan wa ghayyarat amran, dan berbeza amar,
mana iradah itu berbeza dengan amar. Itu adalah untuk menolak atas orang-orang yang menyangka daripada golongan Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala itu perbuatan orang selainnya. Untuk perbuatan orang selainnya adalah perintahnya dengannya. Jadi tujuan musannaf dengan perkataannya wa ghayran amran itu dan berbeza iradah itu dengan amar adalah untuk menolak atas orang-orang yang menyangka daripada golongan Mu'tazilah. Mana orang Mu'tazilah ini masuk dalam golongan orang menyangka itulah bahawa iradah Allah Ta'ala itu perbuatan orang selainnya Allah atas perintahnya Allah. Perbuatan orang selainnya Allah atas perintahnya Allah. Tapi yang jelas semuanya adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan selain Allah. Semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perbuatan lain. Baik, kemudian tuan-tuan, perkataan musannaf dengan wa ilman, dan berbeza juga iradah itu dengan ilmu. Perkataan musannaf wa ilman artinya dia iradah itu berbeza dengan ilmu. Dengan arti bahawa iradah itu bukan ainnya ilmu dan bukan pula melazimi bagi ilmu. Kerana ta'alluq ilmu itu ialah kepada benda yang wajib, benda mustahil dan benda harus. Kerana ta'alluq iradah ini ialah kepada benda wajib, kepada benda mustahil dan kepada benda harus. Sedangkan kudrat iradat ta'alluqnya bil mumkinat. Tu kena tahu perbezaan kan. Kalau sebut iradat dengan kudrat, maka ia ta'allaqu bil mumkinat. Dia ta'alluq kepada segala benda-benda mungkin. Kemudian ilmu dengan kalam. Ilmu dengan kalam dia ta'alluq kepada wajibat, benda-benda wajib, wal jaizat dan benda-benda harus, wal mustahilat dan benda-benda yang mustahil. Kemudian sama' basar. Sama' dan basar ia ta'allaqu bil mawjudat. Sama' basar dia ta'alluq kepada benda-benda mawjud, benda-benda yang wujud, mawjudat. Kemudian hayat pula ma la yata'allaqu bi syai'in. Hayat tidak ta'alluq dengan mana-mana. Hayat ni berbeza sikit, dia tidak ada ta'alluq kepada mana. Tapi bila sebut qudrat iradat ada ta'alluq. Apa makna ta'alluq itu? Ta'alluq itu ialah talabus sifat amru zaid aniz zat, menuntut sifat satu pekerjaan yang lebih di atas zat, mana kerja tambahan dia lah. Maknanya contohnya kudrat tadi, apa fungsi kudrat? Selain asal kudrat itu duduk pada zat, asal kudrat duduk pada zat, tak? Jadi apakah kerja tambahan kudrat itu? Berkuasa lah. Berkuasa menjadikan alam, mengijadkan alam dan juga mengadamkan alam. Menjadikan alam dan mentiadakan alam. Jadi yang dikatakan menjadikan alam dan mengadamkan alam itu dikatakan sebagai ta'alluq. Mana pekerjaan tambahan yang ada kepada zat itu. Pada kudrat tadi. Asal kudrat duduk pada zat. Bila dia dah buat kerja, itu dikatakan ta'alluq. Begitu dekat dengan sama'. Sama' maksudnya mendengar. Asal mendengar tu duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama asalnya duduk pada zat Allah Taala. Kemudian apabila sama berfungsi sebagai pendengar ataupun mendengar, maka sama itu dia ada satu pekerjaan tambahan yang ada kepada dia selain daripada dia duduk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pada tadi perkataan musannaf wa ilman. Dan iradah itu berbeza dengan ilmu. Dalam arti bahawa iradah itu bukan ainnya ilmu dan bukan pula yang melazimi bagi ilmu. Kerana ta'alluq ilmu itu ialah kepada benda wajibat, benda yang wajib, wal mustahilat, benda-benda yang mustahil, wal jaizat dan benda-benda harus. Sedangkan iradah tidak ta'alluq kecuali dengan benda-benda jaizat. Jaizat ataupun mungkinat. Kudrat iradah ta'alluq kepada mungkinat ataupun dalam bracket mana jaizat, benda-benda harus. Macam kita lah, kita ni benda harus lah. Kita adalah benda harus. Sedangkan ilmun kalam ta'alluqnya pada benda wajibat, benda yang wajib. Kita lah contoh Allah Ta'ala.
Jaizat benda-benda alam harus, wal mustahil benda-benda yang selain daripada itulah mustahilat. Baik, seterusnya, dan tujuan musannaf dengan yang demikian adalah menolak atas orang yang menyangka bahawa golongan Mu'tazilah, menyangka daripada golongan Mu'tazilah bahawa iradah Allah Ta'ala itu perbuatan orang selainnya adalah perintahnya dengannya, dan iradah Allah Ta'ala untuk perbuatannya adalah ilmunya, sebagaimana dikatakan oleh musannaf dalam kitab Al-Kabir. Okey. Jadi perkataan musannaf tadi dengan demikian yang menyatakan bahawa iradah itu berbeza dengan ilmu, iradah berbeza dengan ilmu, dengan tujuan untuk menolak orang-orang yang menyangka. Mana orang menyangka ini? Golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah ini menyatakan bahawa iradah Allah Ta'ala itu ialah perbuatan orang selainnya Allah atas perintahnya Allah, kan? Dengannya, dan iradah Allah Ta'ala itu untuk perbuatannya Allah, kan, adalah ilmunya Allah, sebagaimana dikatakan oleh musannaf dalam kitab Al-Kabir lah, kitab Al-Kabir namanya, kitab yang besar. Jadi nak menolak golongan Mu'tazilah yang mendakwa begitulah. Sedangkan hakikatnya bukan begitu. Semua kudrah ke iradah ke semuanya, kan, bukan perbuatan makhluk tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkataan musannaf warida. Warida artinya dan iradah itu berbeza dengan redha. Iradah berbeza dengan redha. Kenapa? Kerana sesungguhnya iradah itu ada kalanya takluk dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kekafiran yang terjadi kepada orang kafir. Maka sesungguhnya Allah Taala menghendaki, tetapi Allah Ta'ala tidak redha. Allah Ta'ala berkehendaki tetapi Allah Ta'ala redha. Maknanya kehendak Allah Ta'ala tetap ada kepada makhluk itu, tetapi dalam masa sama Allah Ta'ala tidak redha kepada makhluk itu. Contohnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang tidak beriman kepada Allah, mana Allah Ta'ala berkehendaki dia tidak beriman, tetapi dalam masa sama Allah Ta'ala tidak redha. Kenapa? Kerana makhluk itu sendiri memilih untuk tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh sifat-sifat keingkaran mereka ataupun sifat-sifat kesombongan. Begitu juga adanya orang kata hawa nafsu, kemudian gangguan-gangguan hasutan syaitan dan sebagainya, maka menyebabkan manusia tadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala berkehendaki tetapi Allah tidak redha. Mana yurid, mana iradah itu berlaku. Iradah tetap berlaku kepada orang tidak beriman, tetapi Allah Ta'ala tidak redha. Bagi orang beriman pula Allah Ta'ala berlaku iradah. Berlaku iradah kepada orang yang beriman, tetapi Allah Ta'ala redha kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik, insya-Allah. Kemudian kita lihat bait yang ke-28. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fattaba' sabilal haqqi wattahir riyab. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fattaba' sabilal haqqi watrahil riyab. Riyab ataupun raibun, asal kata riyab ni raibun lah, ragu. La raiba bi hudal lil muttaqin, kan? Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kan? Zalikal kitab, ini kitab. Zalika bermakna haza, ini kitab. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang beriman. Tiada keraguan padanya, petunjuk kepada orang yang beriman kepada Allah. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab, dan wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmun, mengetahui, dan tidaklah dikatakan bahawa dia muktasab. Tidaklah ilmu Allah Ta'ala itu dalam bentuk hasil usaha. Tidaklah ilmu Allah Ta'ala itu berbentuk hasil usaha. Kita, ilmu kita ni berbentuk hasil usaha. Tak usaha tak dapat. Tak belajar tak dapat, tuan-tuan. Tak mengaji, tak mengulang kaji tak dapat.
Kita kena ada hasil usaha. Kecuali orang-orang tertentulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir-lahir je khatam Quran. Itu hebat tu. Kita lahir-lahir jahil, tak tahu apa. Kalau tak mengaji lek batal, tak pergi guru ngaji lek batal, memang tak dapat ah. Tapi ada orang yang dipilih Allah Taala tapi jarang berlakulah. Lahir-lahir je boleh mengaji. Lahir-lahir je boleh bercakap. Lahir-lahir je dah khatam Quran, hafiz 30 juz. Masya-Allah. Itu kelebihan tertentu lah. Ataupun orang-orang yang taraf wali-wali Allah yang mempunyai ilmu laduni, min ladunna, orang punya ilmu laduni yang boleh terbang di udara, kan, boleh berada di dua tempat dalam satu masa, boleh membaca hati orang, masya-Allah, kan, boleh baca hati orang, dia tahu dah orang tu datang, dia tahu dah apa tujuan dia, nampak. Orang yang gunakan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Itu pun ilmu yang dalam bentuk tidak ada usaha lah, tanpa usaha. Tapi hakikatnya begitu, kesimpulannya manusia ni ada juga usaha masing-masing untuk dapatkan ilmu itu. Kalau tak usaha pun ada juga berlaku, tapi jarang. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak dengan hasil usaha muktasab. Ataupun muktasab asal maknanya kasbun, kapsabim, kapsin ba ni mana usaha. Kita nampakkan sesuatu mesti ada usaha. Tak ada usaha tak dapat. Duduk je goyang kaki kan, tunggu je duit masuk. Kan? Duit pencen boleh lah. Duit pencen masuklah tuan-tuan. Tak apa usaha kan, duduk kan, menung kan, dah masuk duit pencen. Yang ada pencen lah, tak ada pencen apa? Tak masuk apa-apa. Baik. Maka ikutlah jalan yang hak. Maka ikutlah jalan hak, fattaba' sabilal haqqi, dan campakkanlah segala keruan, watruhir ribah, ataupun watruhir riyah, campakkanlah segala keraguan. Baik, apakah dikatakan ilmun tuan-tuan? Apa dikatakan ilmun? Ilmun sifatun azaliyatun muta'alliqun bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihatah, ala wajhil ihatah, ala ma hiya bihi min ghairi sabqil khafa', min ghairi sabqin khafa'in. Ilmun ialah satu sifat yang azali, yang ta'alluq ia dengan segala benda yang wajib, wal jaizat dan segala benda yang harus, wal mustahilat dan segala benda yang mustahil, ala wajhil i'atah, di atas jalan meliputi sesuai dengan apa yang memang sebenarnya, min ghairi sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh kesamaran, tanpa didahului oleh kesamaran, ataupun tanpa didahului oleh tersembunyi, tanpa didahului oleh tersembunyi. Itu dikatakan sebagai ilmun. Ilmun yang ada pada Allah. Berbeza ilmun yang ada pada kita, ilmun yang ada pada manusia. Sebelum kita tahu satu benda tu, kita tak tahu benda tu. Bila orang beritahu pada kita, oh iya ke, baru tahu. Baru tahu. Selagi mana orang tak tahu, tak beritahu kita, dari mana ilmu itu suatu benda yang tersembunyi. Bila orang dah ajar pada kita, bila orang dah beritahu pada kita, bila orang dah info kita, oh baru kita tahu, iya ke? Kan? Berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala, tidak dahulu oleh tidak tahu. Tidak dahulu oleh kesamaran. Kerana Allah Ta'ala itu, ilmu ni adalah inkisyaf. Inkisyaf, terbuka. Kalau dilihat tuan-tuan pada ta'alluq ilmun, ta'alluq ilmun itu ialah selain daripada ta'alluq ilmu itu kepada benda yang wajibat, wal jaizat dan mustahilat, di samping itu ta'alluq ilmun juga adalah inkisyaf, terbuka. Terbuka daripada segala benda-benda yang kesamaran. Terbuka, jelas, nampak dan sebagainya lah. Sedangkan ilmu kita ni masih lagi sama-sama. Bila orang tak terang, kita tak tahu. Dah terang, oh baru tahu. Lagi tak belajar, tak tahu. Dah belajar, baru tahu. Apa kata tuan-tuan, kalau dulu pada kita lahir ke dunia ni, kita tak belajar apa-apa. Duduk je kat rumah kan, belajar tak ada, pergi sekolah pun tak ada, pergi mengaji pun tak ada. Apa terjadi pada kita tuan-tuan? Jahil lah.
jahil, kan, tak tahu apa-apa. Bila orang cerita benda tu kita tak tahu. Sebab apa kita tak belajar? Ilmu matematik, ilmu banyak kan? Kalau ke sekolah lu, kalau cikgu ajar macam-macam ilmu dia ajar. Matematik ada, ilmu sains ada, geografi ada, ilmu bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Bahasa itu macam-macam bahasa lah. Macam-macam ilmu pertukangan, ilmu kemahiran, teknologi dan sebagainya. Kalau kita hanya duduk di rumah saja, tidak pergi ke mana-mana, tidak belajar apa-apa, apa terjadi pada kita? Jahil. Berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uli kejahilan. Baik. Jadi perkataan kami muta'alliqun bi jami'i, terdapat isyarat kepada ta'alluq ilmu dengan sekalian sesuatu dengan ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Dia ta'alluq pun ada berbagai-bagai jenis. Ta'alluq tanjizi qadim ada, ta'alluq suluhil qadim ada. Dan biasanya ta'alluq ni, ta'alluq tanjizi qadim ke suluhil qadim ke, biasanya pada kudrat dan iradat. Pada kudrat dan iradat. Itu sebabnya ada sebagai ulama dia kata ta'alluq tanjizi qadim ke suluhil qadim pun tak ada kepada ilmu. Tak ada pada ilmu, yang hanya pada kudrat iradat sahaja. Tetapi pada kata sebagai ulama ada ta'alluq tanjizi qadim kepada ilmu. Maka Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu pada azali sesuai dengan yang sebenarnya, dan keadaan segala sesuatu itu terdapat pada masa yang lampau. Allah Ta'ala tahu perkara yang berlaku pada masa yang lampau, atau terdapat pada masa sekarang. Allah Ta'ala tahu pada masa sekarang, atau akan didapati pada masa akan datang. Allah Ta'ala tahu pada masa yang akan datang. Adalah tingkatan-tingkatan pada sekalian perkara yang dimaklumi, yang tidak mengharuskan adanya perubahan kepada ta'alluq ilmu. Yang tidak mengharuskan adanya perubahan kepada ilmu Allah Ta'ala tu tetap kekal selamanya. Sama ada benda yang madin, zaman madi, zaman telah berlaku, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Ataupun zaman al-an, zaman sekarang ini, semua diketahui Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di alam ini pada masa sekarang. Pada masa sekarang, jam sekarang, pukul sekarang, apa yang berlaku di alam ini, Allah Ta'ala tahu. Kemudian masa mudhari', mustaqbal, zaman yang akan datang, pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita biasanya tahu benda yang kita pada zaman sekarang saja. Dan pada zaman dahulu pun tak banyak perkara kita tahu. Kita tahu pun hanya sekadar belajar-belajar, contohnya ilmu sejarah dan sebagainya, sejarah ke ilmu sirah, berkenaan sirah bagi dia Rasulullah SAW dan juga para sahabat, juga para nabi dan para rasul dan sebagainya. Kita tahulah melalui sirah. Kan, melalui sirah perjalanan para nabi dan para rasul. Kalau kita belajar di sekolah dulu ilmu sejarah. Sejarah Melaka, negeri Melaka. Sejarah orang kata hang tuah ke hang tuah hang jebat ke hang tuah ke hang jebat ke halengkiu ke apa benda sejarah negeri tu tak tahu. Kemudian kerajaan Majapahit ke dulu kan, kemudian kerajaan Melaka dahulu pada tahun 1015 kerajaan Melaka jatuh di tahun dipegang oleh Portugis kan. Tak? Kerajaan apa lagi? Kerajaan Campar, macam-macam kerajaan dulu di Asia Tenggara, macam-macam kerajaan tu kan. Kalau orang tak cerita kat kita tak baca sejarah, pun kita tak tahu. Pun tak tahu kan? Itu pun kita cerita pun yang kita tahu pun berdasarkan apa yang terdapat dalam buku. Kalau buku tu memongatkan kita pun kena mongat. Kena mongat. Kalau buku tu cerita yang betul, kita pun alhamdulillah kita mendapat info yang betul lah, maklumat yang betul. Kan Jepun dulu kan, Jepun datang. Lepas tu Portugis pun datang, lepas tu British pun datang, Belanda pun datang, Cina pun datang. Pada kerajaan Melaka dulu kan, Melaka memohon bantuan daripada kerajaan Cina kan untuk melawan Portugis. Ingat tak cerita tu? Ingatlah sikit. Ingat sikit tapi tak banyak lah kita ingat macam tu. Kalau benda tu berlaku pada kita, ingatlah. Kita dulu mungkin kita di kerja dulu, kita zaman darurat dululah kita jadi polis hutan kan. Zaman darurat kita pun pegang dengan komunis. Jadi kita ingatlah kalau kita terlibat dalam peperangan, kata tembak-menembak dengan komunis dalam hutan dan sebagainya, kita berapa kali kita kena tembak, kita ingat lagi lah sebab benda tu berlaku kita. Kalau benda tak berlaku kita pun tak ingat. Macam tu. Baik? Jadi berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam keadaan segala sesuatu itu telah terdapat pada masa yang lampau, atau terdapat pada masa sekarang, atau akan didapati pada masa yang mendatang, adalah tingkatan-tingkatan pada sekalian perkara yang dimaklumi, yang tidak mengharuskan adanya perubahan kepada ta'alluq ilmu. Mana ta'alluq ilmu tetap ada kepada perkara-perkara tadilah. Maka yang berubah itu hanyalah sifat dari perkara yang dimaklumi, bukannya ta'alluq ilmu. Yang berubah itu hanya sifat-sifat saja. Ilmu ta'ala itu meliputi ihatah dia, meliputi dengan segala perkaranya. Segala perkara meliputi ilmu ta'ala. Cuma yang ada perubahan-perubahan tertentu jelah. Macam tu. Kalau zaman dulu mungkin duit kita kecil, sekarang ni duit kita besar. Kalau dulu, zaman dulu kereta nak dapat kereta sebiji pun susah, sekarang ni melambat kereta sampai jam jalan. Betul tak? Dulu telefon, nak dapat telefon yang canggih macam sekarang tak adalah. Nak telefon pun mungkin terpaksa pergi ke public phone, kena bawa duit banyak sikit, duit siling ni banyak duit siling letak dalam tu. Okey, tu pun kena beratur nak telefon orang. Sekarang ni dalam rumah tu kan masing-masing ada telefon. Kalau anak 10 orang, anak 10 telefon ada. Kalau kereta 10 biji, mana 10 orang anak dalam tu. Kalau cucu lagi, nampak berbeza zaman tadilah. Tapi semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ilmu itu tidak ada ta'alluq suluhi dan juga tanjizi. Hadis. Kerana kalau tidak begitu, nescaya lazimlah berlakunya kejahilan. Dan ilmu itu, ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada ta'alluq suluhi dan juga tanjizi. Hadis. Kerana kalau begitu, berlakulah lazimlah kejahilan. Berlakulah kejahilan. Sedang Allah Ta'ala tidak ada berlaku begitu, perubahan-perubahan itu tak ada. Statik ilmu Allah Ta'ala tu. Kalau kita ada perubahan, kita daripada jahil, contohnya jahil kepada ilmun, lepas tu besok jahil semula. Betul tak? Ada masanya kita jahil, lepas tu kita belajar, kita pun banyak hafalan dan sebagainya. Tiba-tiba sampai nyanyuk besok, umur dah lah 80, 90, masih tak meninggal, tiba-tiba jahil semula. Bila orang tanya pun kita tak ingat. Anak sendiri pun kadang tak ingat dah. Cucu sendiri pun tak ingat. Nama sendiri pun tak ingat dah. Nama sendiri pun tak ingat. Dulu kemain lain kan, ingatlah nama kan. Dia sebut nama ingat. Keturunan mana kan, sampai 7 keturunan mungkin kita ingatlah, generasi 7 generasi ingat nama. Kan kita ingat nama ayah kita ingat dengan datuk kita, moyang kita, moyang atas moyang, moyang atas moyang, semua ingat. Betul tak? Tapi bila dah tua ni, nama sendiri pun tak ingat. Tuan nama siapa? Entah nama siapa tak ingat. Nama sendiri tak tu. Nampak? Itulah perubahan yang ada kepada manusia. Allah Ta'ala tidak ada ilmu ni begitu. Ilmu statik macam tu kan. Macam tu. Sampailah bila-bila. Masya Allah. Itu sebab tadi tuan-tuan. Dan ilmu itu tidak ada ta'alluq suluhi dan tajzi hadis. Kerana kalau tidak begitu akan berlakulah kejahilan kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada kejahilan. Manusia ada kejahilan dia. Jahil kemudian alim. Alim besok jahil semula, dah tak tahu apa-apa. Menguruskan diri pun tak tahu. Itu saja tuan-tuan pembahasan kita malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan akan datang kita insya-Allah kita sambung lagi. Dan ilmu itu sampai situlah. Sebabnya adalah kerana orang yang patut untuk mengetahui bukanlah orang mengetahui. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Terus sekadar itu perbincangan kita, insya-Allah datang kita insya-Allah izin Allah Taala kita sama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahana qutuba arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.
Tak ada.